Perbezaan di antara kitab dan suruh. Kitab dan suruh ni ada beza.
Namun kalau adalah kelompok seseorang yang mendakwa, maknanya apa dia suruh? Suruh ini zaman Nabi Ibrahim lagi. Karena suruh ini lembaran hukum yang tidak dibukukan. Lembaran hukum. Di dalam ilmu tauhid, yang dimaksudkan dengan kitab ialah kitab Allah, ataupun disebut juga sebagai kutubul ilahiyah. Itu maknanya jamak daripada kitab, jamak tafsir, yaitu kitab-kitab ketuhanan berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabb atau ilah, yaitu kitab-kitab ketuhanan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripada. Itu maknanya kitab yang bersangkut paut dengan ketuhanan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelum. Maknanya sebagaimana yang saya maklum, yang kita dah ketahui sebelum ini, bahawa segala para nabi dan rasul dia bawa risalah Islam, akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah ialah kumpulan dari kalam-kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang mengandungi hukum. Kitab Allah dia ada kumpulan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qadim itu, yang diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang mengandungi hukum Quran atau kitab Taurat, Injil, Zabur. Dia ada hukum, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Demikian juga nasihat-nasihat, wa'ad dan mu'in. Apa dia wa'ad? Wa'ad ni maknanya janji baik. Janji baik kita beriman, beramal soleh, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak beriman, buat amal kejahatan, buat maksiat, wa'id, janjinya tempatnya neraka. Itu maknanya wa'id, iaitu janji baik dan janji jahat. Khabar yang menggembirakan dan yang menakutkan, dan kisah-kisah umat-umat purbakala, umat-umat zaman dahulu kala. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan cerita ini dalam Quran? Kerana dia ada hubungan dengan kehidupan kita. Macam mananya kalau kita belajar tentang mana-mana bangsa, mana-mana negara, mana-mana kaum, dia ada sejarah tu, sejarah kebangkitan dia, sejarah kegemilangan dia, dan dia ada sejarah kejatuhan dan sejarah kemerosotan. Kita nak maju ikut zaman kemajuannya. Dan kalau zaman Islam, dia kata zaman kerajaan Umayyah, Abbasiyah, dia ada zaman kegemilangan dia dan dia ada zaman kejatuhan dia. Demikian juga dengan Empire Utsmaniyah, dia ada zaman kegemilangan dan zaman kejatuhan dia. Seperti kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran, di mana kitab-kitab tersebut merupakan kitab-kitab yang terbesar dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kerana kitab sebenarnya ada 140, tapi yang wajib kita beriman, yang wajib kita ketahui bahawa 40 kitab, yakni Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Habis pihak kita. Dan berkenaan dengan suhuf, apa dia yang kita pernah dengar? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu ialah kalam Allah Azza wa Jalla yang diwahyukannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak dikutuk.
Kenapa tidak dikumpul? Allah Ta'ala pun tidak perintah untuk dikumpulkan dan tidak dijadikan sebuah kitab yang khas. Dia khusus pada Nabi saja atau Rasul, Nabi dan Rasul itu saja. Yang diwahyukan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang tidak dikumpul dan tidak dijadikan suatu kitab yang khas, hanya merupakan beberapa lembaran muka surat sahaja sebagai pekeliling untuk Nabi dan Rasul. Kita pun ada surat pekeliling, kita ada buletin, buletin mingguan, harian, bulanan. Seperti suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Bagi contoh dia sebut suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa selain daripada diturunkan Taurat, bukan juga kepada suhuf lembaran hukum yang tidak dikumpul khusus untuk dia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada lembaran macam mana kita tak payah fikir. Tidak disebut lembaran tu, kertas tu, macam mana tak payah kita fikirkan. Semua dia ini lembaran hukum yang tidak dikumpulkan. Itu makna suruh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ablam yunabbah bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waqfa. Sadaqallahul Azim. Surah An-Najm ayat 36 hingga 37. Am lam yunabbah bima fi suhufi Musa, atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam suhuf, yakni risalah-risalah hukum Nabi Musa alaihissalam, wa Ibrahim allazi waffa, dan juga dalam risalah-risalah lembaran hukum yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, allazi waffa, yang memenuhi dengan sempurna akan segala yang diperintahkan kepada Tuhan. Kenapa tidak dikumpulkan? Kerana dia khusus kepada Nabi, bukan khusus kepada umat. Dia khusus pada Nabi, bukan untuk umat itu. Ada perintah diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat itu. Boleh? Boleh kita nampak perbezaan di antara kitab dan sunnah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kita di bawah banyak lagi dalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Alaq. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul Azim. Surah Al-A'la ayat 18 hingga 19. Inna hadza la fis suhufil ula, sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan suhufil ula, suhuf yang terdahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berhubungan dengan bilangan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul-rasulnya, sebahagian ulama mufassirin mengatakan ianya sebanyak 100 buah suhuf semua. Dan ada pula pendapat ulama yang mengatakan 110 suhuf. Kenapa ulama berbeza pendapat? Kerana tidak dinyatakan. Ini menurut pengkajian ulama. Maknanya kita boleh terima, kita tak salah. Kita nak terima 100 boleh, suhunya ada tak salah. Kita nak terima kata suhu ni ada 100 tidak salah. Boleh ikut pengkajian mereka yang bukan kita sendiri.
Maksudnya diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam 10 suruh. Ada orang kata Nabi Adam Nabi juga ke? Dan dia buat salah. Dia buat salah sehingga dihalau daripada masih Nabi. Dia adalah masih Nabi. Dan Allah Ta'ala telah beri hukuman kepada Nabi Adam dan Hawa. Hukumannya dihalau, dilucutkan pakaian surga dan dikeluarkan daripada surga, dibuang ke dunia. Nabi Adam dibuang di Sri Lanka, Hawa dibuang di Mekah, dibuang di mana tanah Arab. Akhirnya mereka berjumpa di Padang Arafah. Dan kita buat kerja haji nak bagi tahu bahawa agama Islam, kerja haji ini adalah sumber menyeluruh diri besar, memperingati sejarah pertemuan moyang itu. Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah di Padang Arafah, dan salah satu daripada rukun haji. Dan disebut sebagai Al-Hajju Arafah. Haji itu maknanya wukuf di Padang Arafah. Ketiga itu maknanya rukun haji. Kemuncak ibadah haji Arafah. Dan pada Arafah itu dia ada satu masjid, Masjid Namirah. Masjid itu hanya digunakan hanya ketika wukuf di Padang Arafah. Sekali itu kerana tak ada orang di sana. Dan semua salah satu daripada tanda ni pada Arafah sebenarnya tak ada pokok kayu, mana yang berkumpulkan langit, awan tak ada, langit terjadi. Dan Allah Ta'ala terhadap Uyufur Rahman, mereka yang mengerjakan haji ni, Allah Ta'ala layak sama. Dia datuk ke, dia datik ke, dia taksri ke, dia presiden ke, dia apa ke, semuanya Allah Ta'ala layak sama hidup di jalan. Ketika mengerjakan dia VIP ke, dia VVIP ke, sama. Itu nanti macam itu. Ketika berada di Padang Arafah, menunjukkan satu manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam 10 suruh. Cuma jangan pula ada ini suruh daripada Nabi Adam, ini suruh daripada Nabi Isa, tak perlu mengagut kerana suruh ini dia lembaran khusus kepada Nabi dan Rasul. Dia bukan khusus kepada umat dia. Kata kenapa tidak dibutuhkan, kenapa tidak disimpan, boleh kita tahu. Tak perlu, kerana dia khusus kepada para Nabi dan Rasul. Itu dia jalankan kerja dakwah. Diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam 50 suruh. Nabi Sis adalah Nabi yang tidak tersenarai dalam 25 orang Rasul, Nabi dan Rasul. Dia tidak tersenarai, tapi dia adalah Nabi. Demikian juga dengan Nabi Khidir alaihissalam, dia tidak tersenarai di dalam Nabi 25 orang Rasul. 50 suruh. Dia kata kenapa lah Nabi Sis ni dia mati suruh, tapi dia tak tersenarai. Tak boleh bersoal. Tak boleh bersoal. Dan Nabi ni apa? Nabi ni mereka yang diberikan wahyu kepada dirinya dan tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Berbeza dengan Rasul. Rasul ni mereka yang diberikan wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk sampaikan kepada umat. Maknanya tidak semua Nabi adalah Rasul, tapi kesemua para Rasul adalah Nabi Sis, Nabi dia bukan Rasul. Maknanya tidak ada umat, tidak ada kaum. Sama juga dengan Nabi Khidir alaihissalam.
dia Nabi bukan Rasul. Dia untuk diri dia. Pasal itu disebut dengan ilmu laduni yang saya sebut sebelum ini. Maknanya untuk diri tak ada masalah. Naik perahu, dibocorkan perahu. Betul lah kalau syariat Nabi apa? Nabi Musa betul. Kenapa kau ada nyanyi orang? Tapi dia kata kamu jangan tanya. Kalau kamu tanya kamu tak boleh ikut lagi, ikut lagi. Nabi Khidir sampai satu tempat, tengok budak dia bunuh. Nabi Musa tanya lagi, apa kau bunuh budak yang tidak berdosa ini? Kalau kamu tanya lagi, kamu tak boleh ikut. Inilah sampai satu tempat, minta makanan orang tak beri. Tiba-tiba dalam keadaan kepenatan, kelaparan ini ada rumah yang nak rokok, kata pondok. Tetapi Nabi Khidir dan minta Nabi Musa AS betulkan balik. Pelik kan? Lalu dia tanya, kerana kamu tanya berapa kali begini, warning kepada kamu, haza firaq baini wa bainillah, perpisahan aku lah. Tapi itu syariat untuk dirinya betul kan? Itu bukan kata ilmu laduni. Cuma kalau orang sama kita ni kata dia ada ilmu laduni, kita pun awas-awas dia. Kata ilmu dalam bumi ke, dalam karut ke, itu maknanya dia itu Nabi dan diterangkan yang dibocorkan perahu kan raja akan rampas perahu tadi, itu aku bocorkan. Sedangkan Nabi Musa tak tahu budak ni, kerana Allah Ta'ala dah beritahu dia ni dia akan jadi kafir apabila besar dalam hidup dia. Tapi jangan bila kita bunuh-bunuh, tengok budak ni nampak jahat, kita pun tak boleh. Jangan, itu khusus bagi Nabi disebut atau ilmu laduni. Dan kita diberi makan orang tak beri, tapi rumah nak robohkan bawah dia tahu ada harta peninggalan semati untuk warisnya yang masing-masing. Kalau rumah tu roboh, tidak didirikan, maka orang akan tahu di bawahnya ada khazanah, ada harta peninggalan semati pada waris. Demikian juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS sebanyak 10 suku. Diturunkan kepada Nabi Idris AS 30 suku. Dan diturunkan kepada Nabi Musa AS 10 suku. Berapa jadi semua? 100 sebagai 100 suku semuanya yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. Menurut kaum, ada pendapat yang tamat yang diterima pakai, tidak diketahui bilangan yang sebenar, suhu yang sebenarnya tidak ada yang tahu, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Tidak ada orang tahu. Tetapi walau bagaimanapun, wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, orang yang sepenakal, orang yang sampai seruan dakwah, orang yang tidak buta, tidak bengkak, tidak bicu sekaligus, maknanya yang orang mukallaf, apa dia? Beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa surat. Allah Ta'ala menurunkan surat kepada para Nabi dan Rasul-Rasulnya dengan jalan ijmal, secara bukan, secara urut, termasuk 110 suruh tersebut. Mana kita boleh terima. Tapi janganlah pula kita mengidapkan, kerana para ulama mufassir ini dia buat kajian dia. Dia buat kajian, kita terserah. Kita boleh terima sama kita nak terima 100 ataupun 100. Tapi hakikatnya tidak ada yang tahu, kerana Allah Ta'ala tak sebut. Nabi pun tak sebut di dalam hadis ini. Ini kajian para ulama. Ada masalah kalau kita masuk kepada kitab-kitab yang menjadi sunnah. Kitab-kitab yang menjadi syariat
Kitab-kitab yang terbesar yang menjadi syariat ialah yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam kitab Taurat diterangkan hukum-hukum syariat dan akidah serta keimanan yang sebenar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bani Israel, golongan Yahudi, dia ambil, dia ada satu batang itu, dia buat macam semi bulatan, dia ada 12 lilin. Itu yang dipuja. Tidak ada. Mereka yang menunggu tambah, mereka yang menambah nama, mereka yang memandai-mandai. Dia semayang itulah, dia bawa apa nama, kitab Taurat dia tu, kitab Taurat yang sudah dipesong, kitab Taurat yang sudah ditukar ganti untuk makan. Ini cara dia semayang, dia pegang. Dan Yahudi ni, kalau tengok ada Yahudi yang pakai kopiah, kecil je kopiahnya tadi kan. Dan ada juga Yahudi yang pakai topi. Topi dia macam besar, macam Undertaker. Kita pakai ingat-ingat juga lah, takut punya topi kan. Kopiah dia pakai kecil je kopiah sini. Yahudi Muqtadah adalah kalau kita nak berapa jadi sini. Syariat dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan disampaikannya kepada umatnya selaku seorang rasul dinamakan syariat Nabi Musa. Dan Nabi Musa bawa adalah syariat Nabi Musa. Cuma kita perlu tahu syariat Nabi Musa dia bukan bersifat sejagat. Dia hanya kaum dia sahaja. Dia tak boleh sebar lebih daripada kaum. Dan Nabi Musa serta Nabi yang bernama Madian, Suib adalah sezaman. Nabi Suib adalah sezaman. Dia untuk kaum dia. Nabi Suib sekitar kaum dia sahaja, tempat dia sahaja. Dan itu sebab Yahudi dia pegang agama Yahudi untuk orang Yahudi sahaja. Tapi ada kalau orang pengajian tentang bahasa Yahudi, Yahudi ada sekarang ini bukan Yahudi asal. Kerana sebahagiannya katalah dibunuh oleh apa nama? Almak. Sudah dibunuh oleh ketika Soviet Union sudah dibunuh. Kerana dia bangsa tak nak tunggu. Tapi yang diambil daripada Soviet Union, diambil daripada Eropah, pergi berada di Baitul Maqdis, di Palestin. Kemudian dia mengaku sebagai Yahudi. Dia mengaku sebagai Yahudi. Dan kita diberitahu bahawa Yahudi dia kaji hadis. Tinggalkan Nabi sebut di akhir zaman Yahudi akan berkumpul satu tempat dan mereka akan menanam satu pokok saja waktu Gharqad. Pokok Gharqad ini. Kerana apa akhir zaman ada menyebut dia berkumpul itu untuk dibunuh oleh orang mukmin, dibunuh orang Islam. Dia berkumpul di sana. Dan jika kan mereka di akhir zaman mereka bersembunyi di belah batu bagi tahu, bersembunyi di belah bangunan bagi tahu, bersembunyi di balik pokok bagi tahu di Yahudi, wahai Muslim datang bunuh dia ni. Kecuali pokok Gharqad, iaitu pokok Yahudi di tanah. Apabila dia masuk Baitul Maqdis, banyak dia tanam pokok Gharqad. Yang kedua, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Injil itu disebutkan perintah-perintah Allah Ta'ala menyuruh umat manusia mentauhidkan Allah. Jadi yang kamu sebut Tuhan terima daripada mana? Yesus is the Lord daripada mana? Tuhan adalah Tuhan yang satu. Kan? Direka-reka.
Isa itu anak Allah kerana tadi Nabi Adam alaihissalam dia makan buah larangan. Bila makan buah larangan maknanya Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam ada cucunya akan menerima laknat sehingga hari kiamat. Jadi sebab itu Tuhan kena hantar anak dia. Anak dia pula kena reda dirinya disalibkan dan diambil lambang salib itu dijadi Tuhan. Tengok dari segi logik pun tak ada. Dan Nabi Adam AS dan Hawa isterinya dia makan buah larangan. Allah Ta'ala dah tarik kemuliaan yang ada pada pakaian suka ditarik dan dibuang. Itu adalah hukuman Allah kepada. Sedangkan dalam Islam wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan menanggung beban oleh orang lain. Maknanya apa kita buat salah, masuk akal tak? Apa buat salah ini kamu kena tanggung. Tengoklah Nabi Ibrahim AS, apa dia buat pahala, dia kena tanggung lah masuk neraka kan? Itu kita logik kan? Mereka yang buat, mereka yang tanggung. Dan kalau kita tengok pendendamnya Allah, kita kata dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Pendendamnya Allah, salahnya Nabi Adam AS tak payah keturunan dia. Itu yang dikatakan dalam syariat dia. Isa ni, Yesus ini dia sanggup disalibkan kerana untuk kifarah laknat Allah ke atas Bani Adam, ke atas manusia semua. Itu pada pandangan agama Kristian. Dan melarang menyekutukannya dengan sesuatu benda atau dengan makhluk yang lain. Kamu menyekutukan Allah. Itu sebab mana di akhir zaman kita ini kalau ikut zaman Nabi telah bermula masa itu. Zaman Khulafaur Rasyidin, dia kata ada yang mengkategorikan, di antaranya Harun Yahya, seorang penulis di Turki, dia tak guna nama, dia guna nama penanya Harun Yahya. Dia sebut kita berada, yang keduanya pasal Khulafaur Rasyidin dah bermula. Dan yang ketiganya pasal kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Khilafah Utsmaniyah sudah berlalu. Kita ini berada dalam pasal yang disebut sebagai kajian Harun Yahya, pasal kehancuran, kebinasaan. Maksud kebinasaan, orang temukan dengan agama zaman itu. Itu kajian Harun Yahya, pasal yang keempat. Dan sebelum Allah Ta'ala gulung langit dan bumi ini kembali aman, tertegaknya syariat Allah. Pasal yang kedua sudah itu barulah Allah Ta'ala turunnya Nabi Isa. Dan pasal keempat ni pasal kita berada di turunnya Dajjal kan? Dan turun juga Imam Mahdi. Syariat di dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam disampaikan kepada umatnya selaku seorang rasul, dimaknakan syariat Nabi Isa ini syariat khusus untuk Nabi Isa. Dan kalau kita perincikan kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Isa, kedua-duanya kaum Bani Israel, tak ada kaum lain. Jadi yang dijadikan agama Yahudi untuk orang Yahudi saja. Dan semua agama Kristian disebarkan secara global, universal. Dan kalau kita tengok daripada missionary dia kan, dia target Indonesia. Paling tidak sebulan dia kata tidak pun mesti dia target 200 orang Islam masuk Kristian, dia target dia. Dan dia gunakan slogan Save Maryam, seorang Islam asalnya Islam
Di Indonesia dia masuk Kristian dan dikekalkan dalam keadaan berhijab. Betul. Begitu. Kaget dia. Sehingga kan dia kata di Asia ni Indonesia lah umat Islam terlama. Kaget sehingga apa nama dia kembali maknanya Kristian yang terlama. Tengok di negara itu pun begitu juga, macam-macam. Kita tengok macam budak-budak, sama ada budak betul ke atau digunakan gambar budak dalam belasan tahun yang menghina Allah, menghina Islam, menghina bulan Ramadan, menghina Quran. Macam-macam nama dia mengatakan. Maknanya bibit-bibit keparahan, bibit-bibit kehancuran dibiarkan, masih dibiarkan. Maknanya syariat Nabi Musa dan Nabi Isa semuanya Bani Israel. Mereka yang jadikan apa? Yahudi tak boleh diakui, dia khusus bagi orang Yahudi kerana dia bangsa punya Allah. Bagi akidah Syahullah pun tak bangsa punya Allah. The citizen chosen by the God. Itu maknanya akidah yang dipegang kami. Dan kalau kita kaji maknanya timurnya Yahudi, timurnya Kristiani daripada Yahudi yang menjadikan dia sebagai manusia. Yang ketiga, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini membawa kebenaran untuk mengesahkan benar kitab-kitab yang terdahulu turun daripada Allah. Al-Quran sebut dengan penurunan Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, dan juga tentang suruh-suruh yang diturunkan kepada para nabi dan kitab Al-Quran mengandungi amar dan nahi, mengandungi perintah suruhan Allah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Wa'ad dan wa'id, tengok sama kan? Wa'ad ditambah ya, wa'ad, wa'id. Jadi berita gembira, berita atau janji baik, janji jahat. Maknanya buat ni dapat syurga, buat ni dapat neraka. Khabar yang menggembirakan dan yang menakutkan, melihat ahli neraka diazabkan oleh Allah Ta'ala. Ada cerita dan kisah-kisah umat-umat purba kala. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Al-Quran dan disampaikan kepada seluruh umat manusia selaku seorang Rasul kafatan linnas. Allah Ta'ala sebut kafatan linnas, untuk Rasul, untuk seluruh umat manusia. Bukan pandai-pandai Nabi buat tak. Allah Ta'ala yang sebut kafatan. Inna arsalnaka rahmatan lil alam. Wahai Muhammad, aku bawa kamu ni, aku utuskan kamu ni sebagai pembawa rahmat kesediaan alam. Kita tengok kelahiran Nabi pun, api yang disembah oleh majusi tak pernah padam. Lahirnya Nabi padam api tersebut. Kemegahan Iwan Kisra, Parsi, istana Parsi, hancurnya runtuh. Tak ada lagi kemegahan yang mereka agungkan selama tanda-tanda dan dinamakan syariat Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh alam. Kita bersepakat. Sama-sama kita berdoa. Dan walaupun nak berlaku
Yang penting akidah kita jangan goyah, akidah kita mesti berpegang agama dan syariat Islam ini sehingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya Rahman, berkatan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballaghna lil Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kehadiran-Mu ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk dan takut kepada-Mu ya Allah setiap masa. Wa amalan maqbulan mutaqabbalan, dan amal ibadah kami yang diterima di sini ya Allah, yang tidak disia-siakan. Allahumma al-haq haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami, biarlah kami lihat kebenaran itu sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan kurniakanlah kepada kami agar kami dapat mengikuti. Wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu, biarlah kami tengoknya sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan kurniakanlah kepada kami ya Allah agar kami dapat menghindari dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kebahagiaan kehidupan dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan kehidupan sesudah kematian kami ini di akhirat nanti. Wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penolong, yang Maha Kasihani, peliharalah kami semua ini daripada azab api neraka ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum taqabbal ya karim. Terima kasih di atas kesudian mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Apa yang kurang itu semestinya dari kelemahan dan kebaikan diri saya, dan saya memberikan maafan andainya ada kesalahan kata-kata cara saya. Aku berhasil sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum